Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, saya Alia Akilah binti Syahrim, nombor kad metrik 2020984697. Saya Alia merupakan presenter yang pertama. Presenter yang kedua iaitu Nur Ashikin binti Azman, nombor kad metrik 2020952661. Presenter yang ketiga Jahmariatul Qibtiyah binti Utsman, nombor kad metrik 2020960055. Kami akan membincangkan analisis soalan tahun-tahun lepas dan cadangan jawapan tentang teori kontrak yakni akad dalam muamalat. Saya Alia Akilah binti Syahrim, 2020984697. Saya akan membincangkan 3 soalan tahun lepas, iaitu yang pertama pengertian akad, kontrak dan pendapat ulama. Yang kedua, syarat ijab kabul dalam kontrak. Dan yang ketiga, faktor yang membatalkan ijab dalam akad. Definisi akad. Akad atau kontrak yang berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu ikatan atau simpulan sama ada yang dapat dilihat yakni hissi maupun yang tidak dapat dilihat yakni maknawi. Dari segi istilah, akad bermaksud sesuatu kesepakatan atau komitmen bersama-sama sama ada secara lisan, isyarat ataupun tulisan antara dua pihak atau lebih. Ia memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad dari segi istilah fiqh ialah ikatan di antara ijab dan kabul yang dibuat mengikut cara yang disyariatkan serta sabit kesannya pada barang berkenaan. Definisi kontrak. Kontrak dalam Islam mengandungi rukun dan syarat yang perlu dipatuhi. Akad hanya boleh terbentuk sekiranya cukup rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Islam. Menurut majoriti ulama, akad terbentuk melalui 3 rukun iaitu Al-Aqidain, Ma'qud Alaih dan Sirah. Dari aspek undang-undang pula, kontrak didefinisikan sebagai semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak untuk sesuatu balasan yang sah dan dengan sesuatu tujuan yang sah. Pendapat ulama. Para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan definisi antara akad dan wa'ad iaitu janji. Akad merupakan segala terma yang ditentukan secara spesifik sebelum akad dimeterai. Wa'ad pula adalah janji antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pihak yang memberi janji bertanggungjawab melaksanakan janjinya, sedangkan pihak yang kedua tidak memikul apa-apa kewajipan terhadapnya. Kedudukan akad sangat penting untuk membezakan sama ada sesuatu urusan atau urus niaga itu sah atau tidak mengikut syarak. Sekiranya akad tersebut sah, maka ia akan mewujudkan tanggungjawab dan hak di kalangan pihak-pihak yang berakad. Berdasarkan definisi-definisi yang diberi, kita dapat faham akad ialah perjanjian dan persefahaman yang mengikat pihak yang berakad untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing selagi belum menamatkan akad tersebut. Islam telah menggariskan dasar-dasar tertentu mengenai kontrak, yakni akad melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Banyak hasil-hasil tulisan mengenai konsep kontrak atau pertukaran yakni al-akad telah dikemukakan oleh para fuqaha sejak dari zaman awal Islam lagi sehinggalah ke zaman kegemilangan Islam memberi penekanan betapa pentingnya menulis segala kontrak yang dibuat dari segi tempah, nilai kerja saksi dan terma-termanya bagi mengelakkan penipuan atau ketidakadilan. Ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tepatilah perjanjian-perjanjian itu. Di dalam Surah Al-Isra ayat 34 yang bermaksud, penuhilah janji-janji kerana sesungguhnya janji itu pasti diminta tanggungjawab.
Syarat penjual dan pembeli, yakni al-akinain, mereka ialah penjual dan pembeli yang melakukan akad menurut persetujuan keduanya dan disyariatkan kepada kedua-duanya. Yang pertama, waras iaitu baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Imam Hambali dan Hanafi berpendapat bahawa sah jual beli dengan kanak-kanak yang sudah mumayyiz sekiranya barangan jual beli itu kecil nilainya. Contohnya, beli 1 kilogram gula atau sabun. Yang kedua, penjual dan pembeli adalah pihak yang berlainan. Selain itu, bebas membuat pilihan dan mereka boleh melihat. Syarat barangan jualan yang dimaksud alaih. Yang pertama, bersih dari segi syarak. Iaitu tidak sah jual najis atau bangkai. Yang kedua, tidak sah menjual sesuatu barang yang terkena najis yang tidak dapat disucikan. Contohnya, jual minyak wangi yang bercampur benda najis. Imam Hanafi berpendapat bahawa sah jual minyak masak yang bercampur najis kerana boleh disucikan. Yang ketiga, barang mendatangkan faedah dan bermanfaat di sisi syarak. Contohnya, tidak sah menjual 3 biji beras. Yang keempat, wujud. Barang jualan mestilah wujud ketika akad. Tidak harus menjual barang yang tidak wujud. Syarat pada sirah akad. Sirah akad ialah apa jua cara yang digunakan untuk berakad, sama ada secara perbuatan, perkataan dan lain-lain. Sirah akad dari makna khusus yang bermaksud ikatan antara ijab dan qabul mengikut syarak yang sabit kesannya kepada perkara yang diakad. Hadis Rasulullah SAW mengenai saling merelakan dalam ijab qabul yang membawa maksud sesungguhnya jual beli hanya sah dengan merelakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Kesan daripada akad yakni kontrak berlaku serahan dan pindah milik iaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli manakala pembeli akan menyerahkan wang kepada penjual. Syarat ijab qabul dalam kontrak. Yang pertama, penulis yang adil. Yang kedua, jelas isi kandungan. Akad menggunakan perkataan, menggunakan bentuk lisan atau tulisan. Sah apabila yang disampaikan dapat difahami dengan jelas. Contohnya, saya jual buku ini kepada awak dengan harga RM20. Yang ketiga, mestilah bertulis. Penggunaan tulisan boleh digunakan oleh kedua-dua pihak atau sebelah pihak sahaja. Contohnya, menggunakan dokumen bertulis dan apa sahaja selagi mudah difahami. Yang keempat, ketentuan jangka waktu. Mestilah berada di tempat yang sama. Yang kelima, selari maksud atau kehendak antara ijab dan qabul. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Yang keenam, kontrak yang dibuat dalam satu majlis ijab dan dijawab dengan qabul. Antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan. Dalam pada itu, tidak boleh mempunyai taklid kerana tiada jual beli dengan taklid. Syarat ijab qabul dalam kontrak. Yang pertama, ketentuan jumlah. Yang kedua, iaitu 2 saksi lelaki atau jika tiada, seorang saksi lelaki memadai dan dengan 2 orang perempuan. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya ataupun penjual atau penerima kredit. Yang keempat, dilakukan oleh wakil jika ia seorang yang cacat, lemah atau tidak berkeupayaan. Menggunakan pergerakan kepala, bibir atau tangan, bahasa isyarat mengikut pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Jika seseorang itu mampu bercakap tetapi mereka menggunakan bahasa isyarat, maka akad itu tidak sah. Akan tetapi,
jika individu tersebut mampu bercakap sedangkan tidak mampu bercakap sedangkan berkemahiran dalam menulis, maka akad itu sah. Faktor yang membatalkan ijab dalam akad. Yang pertama, jual beli dengan kanak-kanak. Yang kedua, golongan orang yang ditahan hartanya kerana muflis atau bodoh. Yang ketiga, jual beli dengan hamba. Yang keempat, jual beli dengan orang gila. Yang kelima, jual beli yang dilakukan secara paksa. Dan yang terakhir, yang keenam, jual senjata kepada musuh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Ashiki binti Azman. Nombor kematik saya 2020-95-2661. Dan saya, Syiki, merupakan presenter yang kedua yang akan membentangkan 3 soalan tahun lepas, iaitu yang pertama, asas pembentukan akad, yang kedua, syarat sah pembentukan sesuatu kontrak, dan juga yang ketiga, bentuk larangan dalam kontrak. Okey, asas-asas pembentukan kontrak ini merupakan asas-asas perjanjian yang dilakukan oleh pelaku akad semasa melakukan kontrak akad ini. Yang pertama, al-hurriyah, yang bermaksud kebebasan. Okey, asas ini menunjukkan pelaku akad tersebut mempunyai hak kebebasan untuk membuat kontrak akad. Okey, kebebasan ini termasuklah dari segi objek, barangan, perkara ataupun syarat-syarat dan juga kaedah penyelesaian sekiranya berlaku konflik antara kedua-dua pihak semasa melakukan kontrak akad ini. Dan kebebasan itu dibenarkan selagi mana tidak melanggar perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syarak ketika membuat kontrak akad ini. Okey, asas pembentukan yang kedua iaitu al-musawwah, yang bermaksud persamaan ataupun kesetaraan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan asas ini ya? Okey, asas ini yang menunjukkan kesepakatan atau persetujuan antara kedua-dua pihak iaitu pelaku akad. Okey, dan dalam syaratnya yang menyebabkan wujudnya sighah ini iaitu ijab dan kabul dalam kontrak akad ini. Maka apabila adanya perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak, maka adanya kata-kata sepakat antara kedua-dua pihak tersebut. Dan kontrak akad yang mereka lakukan ini menjadi sah dalam syarak. Okey, yang ketiga, asas pembentukan akad iaitu al-adalah yang bermaksud keadilan. Okey, asas ini yang menunjukkan pihak yang melakukan akad hendaklah bersikap jujur dan terbuka tanpa ada perkara yang ketidakpastian ataupun disembunyikan sesuatu mengenai barangan, objek atau perkara dilakukan itu dalam kontrak akad. Okey, jadinya apa yang dimaksudkan dengan keadilan ini iaitu kedua-dua pihak ini perlulah bersungguh-sungguh dalam menyatakan kehendak, hasrat ataupun keadaan mereka bagi memenuhi syarat-syarat kontrak tersebut. Okey, yang last kali iaitu al-ridha, yang bermaksud kerelaan atau suka sama suka. Okey, apa yang dimaksudkan dengan asas ini iaitu kedua-dua pihak yang melakukan kontrak akad ini dan segala transaksi yang mereka lakukan ini mestilah atas dasar suka sama suka atau kerelaan masing-masing tanpa ada perkara yang menyebabkan tekanan, paksaan, penipuan dan maklumat yang salah terhadap barangan, objek ataupun perkara kontrak akad tersebut. Okey, dengan adanya sifat atas dasar suka sama suka, kerelaan antara kedua-dua pihak dalam melakukan kontrak akad ini, maka kontrak akad yang mereka lakukan itu menjadi sah.
Okey, soalan saya yang kedua mengenai syarat sah pembentukan sesuatu kontrak. Okey, syarat sah pembentukan sesuatu kontrak yang pertama iaitu pelaku akad memiliki tingkat kecekapan bertindak hukum. Okey, ia menunjuk kepada kelayakan seseorang. Means pelaku akad tersebutlah yang melakukan kontrak ini hendaklah diterima secara sah dalam syariah dari segi percakapan dan perbuatannya. Okey, kelayakan ini menunjuk kepada seseorang itu sempurna dari segi akal fikirannya, jasmaninya yang dapat dinilai oleh syarak. Maka kontrak akad yang pelaku akad tersebut buat menjadi sah sebab dia ada kelayakan tersebut. Okey, syarat sah pembentukan kontrak yang kedua iaitu akad bersifat dua pihak. Okey, syarat dua pihak adalah diperlukan dalam sesuatu akad kerana ia melihat kepada keadaan kedua-dua pihak iaitu penjual dan juga pembeli. Kerana rukun akad ini mempunyai sirah iaitu ijab dan kabul. Ijab yang bermaksud menyampaikan kehendak pada satu pihak seperti barang, perkara ataupun objek, manakala kabul pula yang menyatakan kehendak mereka itu kepada satu pihak yang lain seperti duit. So dekat sini ijab tu memberi tawaran seperti barangan, objek ataupun perkara, manakala kabul iaitu penerimaan kepada tawaran tersebut. Okey, syarat sah pembentukan yang ketiga iaitu persesuaian antara ijab dan kabul terjadinya kata sepakat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ini? Okey, unsur kontrak akad tujuannya mempertemukan dua orang ataupun lebih daripada dua orang bagi menyatakan kehendak masing-masing. Maka wujudlah rukun akad iaitu ijab dan juga kabul sebagai tanda formulasi kepada akad supaya akad tu menjadi sah dalam syarak. Okey, sekiranya ketiadaan sirah ini, maka tak lengkaplah rukun akad kontrak itu dan terbatalnya lah kontrak tersebut. Okey, dan syarat sah pembentukan yang terakhir iaitu objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan. Okey, ia menunjuk kepada syarat sesuatu barangan ataupun objek ataupun perkara itu dapat diserahkan kepada pemiliknya, means qabul. Tapi menurut di sini, objek akad ini tidak semestinya dari segi barangan ataupun objek. Ia boleh termasuk dari segi pekerjaan ataupun perbuatan. Dan pekerjaan tersebut mestilah dapat ditunaikan ataupun dilaksanakannya. Okey, menurut Qayyim 1973, objek atau barang itu tidak dapat dipastikan, means gharalah, bahawa ia boleh diserahkan kepada pemiliknya, means pembeli, kerana objek atau barang itu ada atau tidak ada semasa berlangsungnya kontrak akad. Okey, soalan yang last iaitu bentuk larangan dalam kontrak. Okey, bentuk larangan dalam kontrak yang pertama iaitu larangan kontrak untuk menjual atau membeli produk-produk atau bahan-bahan yang haram. Okey, produk-produk itu seperti alkohol, means arak, manakala bahan-bahan yang haram seperti najis mughallazah, itu khinzir dan segala keturunannya. Okey, apa yang dimaksudkan larangan kontrak ini ya? Okey, kontrak ini adalah tidak dibenarkan untuk umat Islam melaksanakannya kerana sudah dijelaskan dalam dalil syarak iaitu hadis Rasulullah SAW. Okey, bentuk larangan kontrak yang kedua iaitu larangan kontrak membuat perjanjian kewangan berasaskan riba, bunga ataupun faedah. Apa yang dimaksudkan larangan ini? Kontrak ini tidak dibenarkan sama sekali umat Islam terjebak dengannya kerana ia diharamkan oleh syarak dan menyebabkan sesuatu urus niaga itu
tidak mengikut dasar-dasar syariah. Sama juga dengan bentuk larangan pertama itu. Sudah terjelasnya bahawa perkara ini, pelarangan ini diharamkan untuk kita melakukannya sebab sudah dinyatakan dalam dalil syarak. Okey, so yang kedua ni dalil syarak yang berkaitan mengenai pengharaman riba, iaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, bentuk larangan yang ketiga iaitu larangan kontrak melibatkan perjudian ataupun dalam bahasa Arabnya maisir. Okey, so larangan kontrak ini menunjukkan perjudian yang dapat diistilahkan sebagai satu aktiviti yang melibatkan pertaruhan di mana pihak yang menang kawut semua keuntungan manakala pihak yang kalah tidak mendapat apa-apa keuntungan. The loss semua dari segi duit, barang, harta dan sebagainya lah. Dan sudah diperjelaskan lagi mengenai maisir ini dalam dalil syarak, iaitu surah Al-Baqarah ayat 219. Okey, dan bentuk larangan yang terakhir iaitu larangan kontrak melibatkan unsur-unsur ketidakpastian yang besar, iaitu gharar fahish. Okey, gharar ni terbahagi kepada dua tau, iaitu gharar fahish dan juga gharar yasir. Gharar fahish ni masuk ketidakpastian yang berlebihan, manakala gharar yasir ni masuk ketidakpastian yang kecil seperti dalam slide ini. So gharar fahish ni sudah ternyata, sudah diperjelaskan dalam dalil syarak yang menandakan ketidakpastian yang berlebihan itu adalah diharamkan ataupun diharamkan dalam Islam lah, sebab dah ternyata dalam dalil syarak. Maka tamatlah pembentangan saya sebagai presenter yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahmariatul Kiptiah binti Uthman. Seterusnya saya akan mengupas tentang soalan berikutnya, iaitu faktor kontrak menjadi batal dan tidak berkuat kuasa, faktor kontrak menjadi tidak sah dan juga keadaan yang merosakkan akad. Apabila digabungkan, ia menjadi faktor yang menyebabkan sesuatu kontrak menjadi rosak, batal, tidak sah dan tidak berkuat kuasa. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, ia berkaitan dengan rukun dan juga syarat kontrak, iaitu akad, sama ada kerana ialah yang menentukan sama ada kontrak tersebut sah ataupun batal ataupun rosak. Kecacatan dan ketidaksempurnaan akan menjadikan sesebuah kontrak, iaitu akad itu sama ada ianya batil, rosak dan juga tidak berkuat kuasa. Pertama adalah akad mauquf. Akad mauquf ni merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh seseorang yang layak tetapi tiada kemampuan atau kuasa untuk melaksanakannya. Seperti kontrak yang dilakukan oleh kanak-kanak. Maka untuk melakukan kontrak ini, kanak-kanak ini perlu mendapatkan kelulusan ataupun kebenaran daripada pihak yang berkuasa. Ia sama ada ia penjaga ataupun para wali. Maka kanak-kanak yang belum baligh dan kurang berakal tidak sah melakukan kontrak kerana mereka masih belum pandai dalam menguruskan kewangan serta hal mereka sendiri. Dalam surah An-Nisa ayat 6, Allah telah memerintahkan para wali untuk menguji kanak-kanak yang berada di bawah tanggungjawab mereka yang terdiri daripada anak-anak yatim dalam urusan muamalat. Jika terbukti dalam kalangan mereka mereka wujud pengurusan kewangan yang baik, wang boleh diserahkan kepada mereka. Ini sekaligus membuktikan bahawa baligh juga merupakan syarat untuk menguasai wang dan harta dan juga kesahan berurusan dengan wang tersebut. Yang kedua adalah paksaan, iaitu akad yang dibuat adalah tidak sah kerana ianya berlaku tanpa kerelaan sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sukarela di antara kamu. Hal ini menunjukkan bahawasanya apabila berlaku paksaan ataupun ketidakrelaan, maka akad tersebut menjadi rosak, batal, tidak sah dan juga tidak berkuat kuasa. Berdasarkan tindakan secara bergurau, mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki mengatakan bahawa tidak sah jenis akad tersebut kecuali lima akad, iaitu perkahwinan, cerai, rujuk, sumpah dan juga memerdekakan hamba. Bagi mazhab Syafi'i, tindakan bergurau adalah
menjadi juga sah apabila kontrak dilakukan dalam keadaan bergurau. Yang seterusnya, tindakan orang yang dipaksa. Menurut mazhab Hanafi, ini merupakan sah dan juga akad fasid, iaitu tidak memberi kesan. Kecuali 5 akad tersebut yang saya sebutkan tadi. Selain mazhab Hanafi, tindakan secara dipaksa adalah tidak sah kerana tanpa kerelaan dan juga kemahuan sendiri. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ma'kud alaih, iaitu barangan ketika akad yang bercanggah dengan hukum syarak, seperti arak, bangkai, babi dan lain-lain yang diharamkan oleh syarak. Hal ini kerana barangan yang diakad mestilah daripada barangan yang suci. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, khinzir dan juga berhala. Namun begitu, akad dikira sah jika barangan tersebut terkena najis tetapi ia boleh disucikan. Tetapi dikira tidak sah apabila barangan tersebut seperti susu, madu, apabila terkena najis, apabila dicuci ia akan merosakkan keseluruhannya dan juga terdapat najis di dalamnya. Yang keempat, kontrak menjadi tidak sah, batal dan juga tidak berkuat kuasa apabila barangan yang diakadkan itu tidak wujud secara langsung sewaktu akad dilakukan dan juga diragui, iaitu gharar statusnya. Kerana seperti menjual buah yang akan dihasilkan oleh tumbuhan dan juga ayam yang bakal menetas daripada telurnya. Namun terdapat juga situasi apabila pembeli dan penjual ingin meneruskan akad tanpa melihat lagi barangan tersebut kerana sudah melihatnya sebelum akad dilakukan. Ianya sah apabila kedua-dua pihak masih mengingati dengan jelas barangan tersebut dan juga barangan tersebut mestilah tidak berubah di antara tempoh melihatnya dan juga tempoh akad dilakukan. Contohnya seperti tembaga, bekas dan juga pakaian. Tetapi ianya dikira tidak sah apabila barangan tersebut berubah. Ia menjadi batil kerana seperti barangan yang mudah rosak, contohnya makanan. Seterusnya, yang kelima adalah tiada keselarian dan keselarasan antara penjual dan juga pembeli. Hal ini kerana syarat sirah adalah persetujuan akad antara penjual dan juga pembeli, iaitu sama-sama menerima syarat yang dilakukan. Hal ini kerana jika qabul tidak selari dengan ijab dan juga ijab tidak selari dengan qabul dan berlaku percanggahan antara kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan juga pembeli, maka kontrak tersebut adalah tidak sah. Sebagai contoh, penjual berhasrat untuk menjual barangan dengan harga RM30, namun pembeli ingin membelinya dengan harga RM20, maka tiada ada keselarian di antara penjual dan pembeli menyebabkan kontrak tersebut adalah tidak sah. Yang keenam adalah menjual barangan yang tidak boleh diambil manfaat daripada barangan tersebut. Seperti barangan daripada akad tersebut mestilah mendatangkan kemaslahatan dan juga menolak kemudaratan. Antara contoh ialah barangan yang tidak dapat memberi manfaat dan boleh membawa kemudaratan adalah racun dan juga bahan-bahan yang membuatkan seseorang itu mabuk. Begitu juga dengan menjual barangan yang sudah rosak, maka tiada manfaat kepada pembeli kerana tidak boleh menggunakannya sebab barang tersebut telah rosak. Maka kita sebagai penjual adalah dilarang untuk memakan harta tersebut secara batil. Kerana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188, janganlah kamu makan atau mengambil harta-harta orang di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu iaitu rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Yang terakhir iaitu yang ketujuh, pemilikan barangan yang hendak dijual itu mestilah milik penjual itu sendiri ataupun barang tersebut dalam kekuasaan penjual atau penjual menjadi wakil kepada orang lain terhadap barangan tersebut. Maka akad dikira batil apabila barangan tersebut bukanlah milik penjual itu sendiri, yakni milik orang lain, dan juga penjual tersebut tidak diwakilkan untuk menjual bagi mana-mana pihak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada talak melainkan terhadap sesuatu yang anda miliki, tidak ada pembebasan hamba melainkan pada sesuatu yang anda miliki, tidak ada jual beli melainkan sesuatu yang anda miliki.
Kesimpulan daripada topik ini, akad memainkan peranan penting dalam muamalat dan ia juga merupakan asas penting berhubung rukun-rukun dan juga syarat-syaratnya yang tersendiri. Ini menunjukkan bahawa di dalam Islam amat mementingkan nilai-nilai murni dan dalam kehidupan manusia seperti kepentingan muamalat sendiri. Antaranya adalah supaya manusia saling tolong-menolong, bekerjasama, membina kesepaduan ummah ke arah keamanan serta menghindarkan kita daripada berlakunya penindasan, penipuan dan kezaliman serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.